إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk kewajiban menjaga kesucian Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghinaan dan tomahan terhadap Islam bukanlah baru bermula pada hari ini, malah naratifnya bermula sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan dakwah Islam lagi. Cukuplah ibrah dan asbabun nuzul dan suratul masad dan suratul kautsar menjadi bukti jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebaik-baik pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam itu sendiri daripada penghinaan, tomahan dan fitnah golongan musyrikin yang bencikan Islam. Isu penghinaan terhadap Islam di masa kini berkisar kepada mempersendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuat naik hantaran bersifat jelik, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda melalui media sosial dan sebagainya. Begitu juga amalan-amalan ibadah agama Islam adalah antara perkara yang sering ditularkan di media sosial. Bagi umat Islam, menjadi kewajipan bagi kita menjaga kesucian Islam dari terus dipukotak-katikkan dan dipandang serong sepanjang masa. Kesucian Islam perlu dipelihara, ibarat menggenggam bara api biar sampai menjadi debu. Ini kerana Islam itu kekal dilihat sebagai agama yang mempunyai izzah, iaitu sangat mulia dan dipandang tinggi. Hadis daripada Aiz bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Maksudnya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Hadis hasan riwayat Imam Al-Baihaqi. Meskipun senario tomahan dan kecaman yang berlaku tidak dilaku secara konsisten setiap waktu dan masa, namun apabila terdapat perkara yang membabikan agama Islam, kita akan dapati terdapat hantaran-hantaran jelik dimuat naik di media sosial. Kesan tomahan dan fitnah ini sangat serius dan bahaya kerana ia dapat membangkitkan api kemarahan dalam kalangan masyarakat Islam di negara ini. Sejak kebelakangan ini juga kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang ditularkan melalui media sosial tentang perbuatan segelintir individu yang cuba menghina dan mencemarkan kesucian Islam. Sebagai contoh, tular sebuah video tentang penistaan terhadap Islam. Ia merupakan sebuah berita yang sangat menyedihkan lantaran pelakunya sendiri ialah seseorang yang mengaku beragama Islam. Penistaan yang dibuat dalam bentuk komedi kononnya disambut dengan hilai tawa dari kalangan orang ramai yang jahil tentang Islam itu sendiri. Oleh selain itu, terdapat pula sebahagian umat Islam lain yang mempertikaikan pelaksanaan ibadah korban, sedangkan ia sememangnya telah jelas salah satu syiar yang telah disyariatkan kepada kita melalui dalil-dalil daripada nas Al-Quran dan hadis.
Kecelaruan ini semuanya berpunca dari kejahilan yang telah menebal dalam diri. Beraninya mereka menista, menghina dan mempertikaikan syiar dan syariat Islam, juga kerana telah hilangnya rasa malu dalam diri. Sayyidina Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah idza lam yastahi faf'al ma syi'ta." Aqwa sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya antara yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi ialah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sepatutnya kita berasa bimbang jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya lantaran kemungkaran dan kelekaan kita yang mengingkari perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 97 hingga 99 yang bermaksud, patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta berasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta berasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Patutkah mereka bersukaria sehingga mereka berasa aman akan rancangan buruk, yakni balasan azab yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk, yakni balasan azab yang diatur oleh Allah itu, melainkan orang yang rugi. Setiap perkara yang berlaku menunjukkan betapa perlunya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan As-Sunnah seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa umatnya tidak akan sesat jika berpegang teguh pada keduanya. Inilah juga yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menggigit sunnahnya dengan garaham, yang bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar. Sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala bahawa telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Al-Muta. Beliau berkata, aku mendengar Irbad bin Sariyah berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Baginda memberi nasihat yang sangat menyentuh hati, membuatkan hati menjadi gebentar dan berlinangan air mata. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami, satu nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiat. Baginda bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun kepada seorang hamba Habsyi, dan sepeninggalanku nanti kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan jangan sampai kamu mengikut perkara-perkara bid'ah yang dibuat-buat, kerana sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Di sini diperingatkan segala perkara berkaitan urusan agama daripada aspek Al-Quran, hadis dan sebagainya tidak boleh dibahaskan berdasarkan logik akal semata-mata. Ia memerlukan kepada disiplin ilmu yang benar dan pemahaman yang jelas terhadap nas-nas berkaitan. Bahkan bagi orang-orang awam, perlunya mereka merujuk hal-hal berkaitan agama kepada pihak-pihak yang berautoriti. Firman Allah Subhanahu wa taala dan suratul Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya,
dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, yakni wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Selain itu juga Rasulullah SAW telah memberi amaran bahawa jika orang jahil berbicara tentang hukum hakam agama, mereka telah sesat, bahkan menyesatkan orang lain pula. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama, sehingga tiada lagi orang yang alim. Ketika itu orang ramai menanti ketua-ketua mereka dari kalangan orang yang jahil, dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam perlu memantapkan pegangan akidah agar mampu berhadapan dengan kewujudan banyak aliran pemikiran yang merebak dalam masyarakat Islam hari ini. Para bapa dan ibu bertanggungjawab memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka, selain menunjukkan contoh teladan yang baik berasaskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Setiap umat Islam juga bertanggungjawab mempertahankan kesucian Islam daripada dinista dan dinoda. Penistaan terhadap ajaran Islam tidak boleh dipandang remeh, lebih-lebih lagi jika dibuat oleh umat Islam sendiri. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan ahli keluarga dijauhkan dari kejahilan dan kesesatan. Panjatkan juga doa agar mereka semua diberi petunjuk hidayah untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini dapat disimpulkan sebagai pengajaran dan panduan yang penting. Antaranya adalah yang pertama, berusahalah memperbaiki segala amal soleh agar ia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, penistaan terhadap Islam yang berlaku berpunca daripada kejahilan dan hilangnya rasa malu dalam diri, maka para bapa dan ibu bertanggungjawab memberikan didikan Islam yang sempurna kepada anak-anak dan menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka. Bagi yang ketiga, setiap umat Islam wajib mempertahankan kesucian Islam daripada dinista dan dinoda. Mari kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejek-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan sepuak daripada kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyiksa puak yang lain kerana mereka adalah orang yang terus bersalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.